dan umrah sesi ke-6. Alhamdulillah, kami banyak-banyak bersyukurlah berjaya mengarungi yang sesi yang ke-6. Dan tadi ada jemaah request untuk bergambar bergambar ramai laki-laki bini haraplah insyaAllah selepas habis kursusan insyaAllah supaya kadang-kadang walaupun saya rindas berapa biasa-biasa saja. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita akan menyambung sedikit. Ada dua tajuk di hari ini. Kalau kita lihat di Sanatul ada dua tajuk. Tajuk yang pertama ialah wajib haji, penerangan tentang wajib haji. Yang kedua ialah berkenaan dengan dam dan denda. Dam dan denda. InsyaAllah kami akan terangkan satu-satu insyaAllah. Okey, sebagai permulaan tadi ulang kaji sedikit berkenaan dengan rukun haji. Yang pertama, rukun haji ada 6. Rukun haji mesti dibuat. Yang pertama sekali ialah niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, 4 dan 5 tawaf, sa'i, bercukur ataupun bergunting. Dan yang keenam, tertib. Jadi 6 perkara ini dipanggil rukun haji. Dipanggil rukun haji. Ini sudah diterangkan sebelum ini. Jadi kalau sekiranya rukun ini salah satunya tidak dapat dibuat, maka haji itu batal, tidak sah. Jadi niat rukun haji ini mesti dibuat. Yang pertama apa tadi? Niat ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. 3, 4 dan 5 tawaf, sa'i dan tahallul. Itu sama-sama lengkap selalunya. Dan yang keenam tertib. Dan untuk hari ini kita akan melihat secara detail tentang wajib haji. Wajib haji ini pekerjaan yang wajib dibuat ketika mengerjakan haji. Jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya, maka haji itu tetap sah. Sah masih, tidak batal. Namun wajib ke atasnya membayar dam. Ini sekarang selepas ini ada tajuk membayar dam. Berdosa jika ditinggalkan yang wajib itu dengan sengaja. Dengan sengaja itu syaratnya. Okey. Apa saja wajib haji ini? Tadi ada 6 rukun haji ada 6. Sekarang ini rukun wajib haji pun ada 6. 1, ihram di miqat. Tadi berniat ihram. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jamratul aqabah pada 10 Zulhijjah. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, melontar ketiga-tiga jamarat pada hari tasyrik. Dan yang keenam, meninggalkan perkara yang dilarang semasa berihram. Okey. Kalau kita lihat wajib haji ini, yang pertama ihram di miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Okey. Kalau kita lihat nombor 2 sama nombor 4, ia sama, bermalam. Dengan tampaknya saja berbeza. Yang kedua itu tadi bermalam di Muzdalifah, itu yang pertama. Yang keempat bermalam di Mina. 2 tempat bermalam ini. Dan nombor 3 sama nombor 5 awalnya sama, melontar sama. Perkataan itu sama, melontar. Nomor 3 melontar satu saja, namanya jamratul aqabah. Bila 10 Zulhijjah. Yang kelima melontar juga, tapi ketiga-tiga ada 3 jamarat pada hari tasyrik. Dan yang keenam meninggalkan perkara yang dilarang semasa berihram. Okey, ini akan diterangkan dalam sesi pertama ini insyaAllah. Okey. Jadi apa maksud berniat ihram di miqat? Yang pertama tadi kalau kita lihat rukun haji berniat ihram saja. Berniat saja sebutnya. Itu yang penting berniat itu. Tapi di sini untuk wajib haji yang mesti berniat ihram di miqat. Yaitu melakukan niat ihram kerana ibadah haji itu adalah wajib pada miqatnya. Apa maksud miqat? Ketentuan tempat atau masa. 2 perkara, tempat atau masa untuk berihram haji atau umrah. So, apabila disebut miqat, mesti kita dipaham ada 2 perkara. 1, tempat. Yang kedua, masa. Bila
masanya berniat ihram, di mana tempatnya Ketani boleh berniat ihram. Ini yang dimaksudkan dengan miqat. Okey. Miqat, kalau kita lihat di sini, adapun miqat ibadat haji itunya terbahagi kepada dua. Seperti yang saya terangkan tadi, miqat zamani dan miqat makani. Zamani itu maksudnya tempat di sana masak. Miqat zamani itu maksudnya masak. Miqat makani itu maksudnya tempat. Kalau miqat untuk zamani, untuk masak, yaitu masa mengerjakan haji dari awal bulan Syawal hingga fajar malam 10 daripada bulan Zulhijjah tiap-tiap tahun. Ini waktu untuk menunaikan ibadah haji. Waktu ini, yaitu masa mengerjakan haji dari awal bulan Syawal atau awalnya 1 Syawal sampai 10 subuh, 10 bulan Zulhijjah subuh. Itu waktunya tu. Waktunya. Okey. Kalau hari Arafah bermula zuhur 9 Zulhijjah. Okey. Lepas itu miqat makani. Miqat makani ialah tempat ketentuan memulakan niat haji dan berihram dengannya yang disebut miqat makani. Ada beberapa tempat yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dapat diubah-ubah. Ini kalau macam Ketani, orang Ketani ada tempatnya. Orang datang daripada barat, negeri-negeri barat ada tempatnya. Kalau datang daripada sebelah Yaman ada tempat ia bermasam niat. Ini tempat niat haji dan umrah miqat, yakni miqat makani. Okey. Bagi yang sudah berada di Mekah, bagi yang sudah berada di Mekah, niat hajinya di mana? Di dalam bandar Mekah. Di dalam bandar Mekah itu sendiri. Di Ketaninya, bagi jemaah Brunei kebiasaannya Ketani akan berniat di dalam bandar Makkah, sama ada di dalam bas ataupun di hotel. Yang penting masih lagi berada di dalam bandar Makkah. Tapi ini niat hajinya. Kalau niat umrah, Ketani sampai sudah di Makkah, tinggal sudah 3 hari di sana dan sudah menunaikan ibadah umrah sekali, dan Ketani kan mau lagi umrah sekali lagi. Maka pada waktu itu untuk Ketani kan berniat umrah, maka Ketani mesti keluar ke tanah halal, sama ada satu Tan'im ataupun Ji'rana. Tapi biasanya ke Tan'im selalunya, ke Tan'im. Jadi Ketani akan keluar memakaikan ihram di sana, berniat ihram di Tan'im, barulah Ketani masuk balik ke Makkah semula. Okey. Yang kedua, bagi yang datang dari luar Makkah. Ini kalau orang itu contohnya ia datang pada 8 hari bulan kan Zulhijjah, ataupun kalau orang umrah ia direct terus daripada Brunei ia terus ke Makkah untuk menunaikan umrah. Maka di mana tempatnya? Di mana tempatnya untuk berniat? Jadi kalau orang itu terus ke Makkah, kalau orang itu datang daripada Madinah, maka yang pertama tempatnya di Madinah. Kalau orang daripada Madinah ya, tempatnya ialah dipanggil Zulhulaifah, ataupun sekarang ini dipanggil Bir Ali, Masjid Bir Ali. Kalau orang itu datang daripada Mesir, Syam ataupun negeri-negeri barat di sana, ataupun UK ke di mana, tempatnya namanya Al-Juhfah. Juhfah. Kalau di bawah Makkah, daripada Yaman atau selatan Mekah, itu dipanggilnya Yalamlam. Kalau Ketani, kalau yang sebelah Ketani ini daripada Oman, Iberia dan termasuk Ketani Southeast Asia ini, Ketani akan berniat umrah di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Jadi kalau Ketani contohnya umrah, dia kata syarikat itu mengatakannya Ketani akan direct terus ke Makkah menunaikan umrah. Maka biasanya kapal terbang itu pilot akan semasa sejam lagi